Pernah tak anda alami satu situasi di mana tangan, kaki ataupun muka anda rasa lenguh-lenguh, rasa lemah, rasa bergetar-getar ataupun rasa kebas-kebas? Kalau ya, anda kena mula berhati-hati sebab ini berkemungkinan disebabkan oleh masalah saraf. Hai, Assalamualaikum. Saya Miza dari channel YouTube Amiza Aziz. Dalam video kali ini, Miza nak kongsikan beberapa info ringkas berkenaan dengan simptom-simptom ataupun gejala yang melibatkan masalah saraf dan juga beberapa punca yang menyumbang kepada masalah kesihatan yang melibatkan saraf. Jadi pastikan anda tengok video ni sampai habis supaya tak terlepas info penting. Simptom ataupun gejala yang terjadi akibat daripada kerosakan sistem saraf terbahagi kepada 3 kategori utama. Okey, yang pertama adalah yang melibatkan sensori ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil deria. Yang kedua adalah motor dan yang ketiga adalah yang melibatkan autonomik, iaitu proses-proses yang berlaku dalam badan kita tanpa kita sedari. Okey, sebagai contoh seperti bernafas, dekupan jantung dan sebagainya. Okey, untuk kategori yang pertama iaitu yang melibatkan sensori, antara simptom yang biasa kita tengok adalah rasa kebas-kebas, rasa kesemutan, rasa terlalu sensitif terhadap sentuhan. Maksudnya tak boleh bersentuhan. Kalau sentuh tu rasa sangat sakit. Yang keempat, hilang balance ataupun keseimbangan dan koordinasi badan. Seterusnya adalah burning sensation ataupun rasa panas dekat bahagian skin, bahagian kulit, dan yang terakhir adalah kesakitan. Maksudnya tempat yang saraf rosak tu rasa sakit lah. Okey, seterusnya adalah kerosakan sistem saraf yang melibatkan motor. Okey, antara simptom yang biasa kita tengok untuk kategori ini adalah muscle weakness ataupun kelemahan otot. Okey, yang ni terjadi bila macam kita nak pegang barang tapi kita tak boleh pegang dengan kemas ataupun dengan ketat kan. Jadi sebab otot kita tak kuat kan. Jadi dia mudah untuk terjatuh ataupun tergelincir. Jadi barang kita pegang tu tak kemas lah, selalu jatuh. Seterusnya adalah cramp, iaitu kejang-kejang. Reduce mobility, maksudnya sukar untuk bergerak, susah nak berjalan, terutama sekali bila nak naik tangga kan. Seterusnya adalah muscle atrophy ataupun pengurangan jisim otot. Dan seterusnya adalah paralisis ataupun lumpuh. Untuk kategori yang ketiga, kerosakan sistem saraf yang melibatkan autonomik, antara simptom yang selalu terjadi adalah low blood pressure, iaitu tekanan darah yang rendah, excessive sweating or inability to sweat. Maksudnya berpeluh dengan terlalu banyak ataupun tak berpeluh langsung, sukar untuk berpeluh. Okey, yang ketiga adalah erectile dysfunction. Maksudnya mati pucuk lah, susah nak erect. Seterusnya adalah sukar untuk membuang air kecil ataupun tiba-tiba je nak terkucil. Maksudnya dia sukar untuk grip lah kan. Okey, jadi ni adalah beberapa simptom lah yang melibatkan kerosakan sistem saraf. Okey, so apa yang menyebabkan masalah kerosakan sistem saraf ni? Ada beberapa punca yang mengakibatkan kerosakan sistem saraf, sama ada yang melibatkan sensori, motor ataupun autonomik. Okey, jadi antara punca yang biasanya menyebabkan kerosakan sistem saraf adalah komplikasi daripada penyakit diabetes, penyakit kencing manis. Okey, yang kedua adalah kekurangan vitamin B dan beberapa vitamin lain lah. Maksudnya keperluan nutrisi dalam badan kita tu kita tak cukupkan, tak lengkapkan keperluan nutrisi. Ada juga yang mengalami masalah saraf disebabkan oleh genetik. Maksudnya diturunkan daripada generasi ke generasi. Selain itu ada juga yang disebabkan oleh pengambilan alkohol yang berlebihan ataupun mengalami kecederaan fizikal. Maksudnya ada berlaku kemalangan ke, ada terjatuh ke. So ada berlaku kecederaan lah. Jadi mengakibatkan kerosakan saraf. Selain tu, kelenjar thyroid yang tak aktif pun boleh menyumbang kepada masalah kerosakan sistem saraf. Dan yang terakhir sekali adalah mungkin anda sedang mengalami medical treatment, rawatan perubatan ataupun sedang mengambil apa-apa jenis ubatan yang mengganggu sistem saraf anda. Jadi
boleh menyebabkan anda mengalami masalah berkaitan dengan kerosakan saraf lah. Okey, jadi apa yang anda kena buat kalau anda mengalami simptom-simptom yang Miza ceritakan tadi? Okey, yang pertama sekali adalah anda kena berjumpa dengan doktor lah. Dapatkan pengesahan, dapatkan kepastian. Doktor akan jalankan beberapa ujian lah untuk pastikan betul ke tak ada kerosakan saraf. So kalau ada, dapatkan nasihat yang sewajarnya lah daripada doktor. Selain itu, antara ikhtiar yang anda boleh buat adalah dengan menjaga pemakanan. Okey, anda kena lengkapkan keperluan nutrisi badan anda. Mungkin daripada diet pemakanan harian anda selama ni ada tak cukup, ada kelompongan, tak cukup vitamin B dan beberapa vitamin lain. Macam yang Miza kongsikan tadi, antara punca yang menyumbang kepada masalah saraf adalah tak cukup vitamin B dan beberapa vitamin lain kan. Jadi antara ikhtiar yang anda boleh buat adalah cuba amalkan pemakanan yang tinggi dengan vitamin B dan vitamin-vitamin lain lah yang esensial untuk badan kita. Nak lagi senang adalah anda cuba ambil suplemen lah. Jadi kalau anda nak tahu suplemen mana yang bagus untuk atasi masalah yang berkaitan dengan kerosakan sistem saraf, anda boleh tengok video Miza yang satu lagi yang ada Miza letakkan link dekat bahagian description. Okay? Jangan lupa klik link dekat bahagian description untuk lebih info lah berkenaan dengan suplemen yang dapat membantu masalah saraf. Dan anda juga boleh hubungi Miza di 019-936-3759 untuk Miza bantu. InsyaAllah Miza akan konsult mengikut kesesuaian masalah anda.